Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada hari ini menyambung pengajian kita dalam huraian kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung huraian kita pada minggu yang lalu pada nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Pada nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' yang membawa maksud Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Yang Maha mendengar. Jadi pada minggu yang lalu kita dah menyentuh apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran bahawa Dia Maha mendengar, maka dia membawa kepada beberapa perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Dia Maha mendengar dalam konteks untuk memberi ancaman kepada manusia yang berkata-kata, bercakap-cakap dengan perkataan yang tak elok. Iaitu untuk ancaman, misalnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 80. Allah Subhanahu wa taala kata Allah dengar tentang bisikan-bisikan mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut Dia Maha mendengar dalam konteks nak memberitahu bahawa Dia akan menolong. Dia akan memustajabkan doa. Jadi sebab itu apabila berdoa, berzikir, kita digalakkan pada asalnya untuk merendahkan suara kita. Yang ketiga, nak menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala pendengarannya Dia meliputi segala-galanya. Dia dengar segala bunyi, sama ada bunyi yang kuat atau perlahan dalam bahasa apa pun. Walaupun ramai manusia bercakap bunyi tu banyak bunyi pada satu masa, Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang daripada mendengar perkara-perkara tersebut. Jadi pada hari ini kita nak sambung huraian kita pada Allah As-Sami' untuk kita melihat dalil-dalil dalil Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala mempertikaikan sesembahan orang-orang musyrikin di mana mereka menyembah Tuhan yang tidak dapat mendengar pun. Mereka menyembah sesuatu yang tak dapat buat apa-apa langsung. Kalau kita nak bandingkan sesembahan orang musyrikin, berhala-berhala yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri, kalau nak ikutkan orang-orang musyrikin ni, kalau betul lah mereka nak sembah berhala, sepatutnya kalau zaman sekarang mereka sembah robot-robot yang mereka cipta. Sebab robot yang manusia cipta tu lagilah berfungsi daripada Tuhan yang batu berhala tersebut. Batu berhala yang mereka sembah itu, yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah tu, tak dapat dengar, tak dapat bercakap, tak dapat buat apa-apa. Robot yang manusia cipta zaman sekarang boleh bercakap, boleh dengar, boleh faham arahan, boleh bergerak ke sana ke sini. Jadi kalau nak ikutkan, robot ni lah yang lebih layak jadi berhala sesembahan. Tapi orang-orang musyrikin hatta zaman sekarang pun mereka tak sembah robot tu. Mereka tetap sembah patung-patung tu. Kalau robot pun tak layak disembah, apatah lagi patung-patung tersebut. Kalau manusia yang mencipta robot, yang boleh, kan sekarang macam-macam jenis robot yang sangat bijak. Sekarang kita ada artificial intelligence. Apa tu, kebijaksanaan buatan tu, yang kita boleh tanya soalan dia boleh jawab. Robot-robot ini tetap tak boleh disembah. Bahkan manusia yang cipta robot pun tak boleh disembah, tak layak dijadikan Tuhan. Maka kenapa pula disembah satu patung yang diperbuat daripada batu, yang dipahat, dibentuk, dan dia tak dapat bergerak, bersuara pun tidak, berbunyi pun tidak, bernyawa pun tidak. Nak menunjukkan bagaimana rosaknya rasional orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nak menunjukkan rosaknya pemikiran orang yang menyembah berhala-berhala ini,
yang mana kalau ditanya kepada mereka kenapa mereka sembah pun mereka tak dapat jawab. Mereka hanya mampu memberi alasan mereka meneruskan kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka pun tak dapat jawab kenapa mereka sembah patung-patung yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Patung-patung yang mereka beli dengan duit yang mereka cari sendiri. Jadi begitulah rosaknya pemikiran manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam muka surat 209. Surah Ghafir ayat 20. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yaqdi bil haqq. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Innallaha huwas samiul basir. Allah lah yang menghukum, menghakimi dengan penuh keadilan. Adapun benda-benda yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat menghukum sesuatu pun. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan manusia, cuba menyuruh manusia yang mensyirikkan Allah untuk fikir balik dengan rasionalnya. Kamu dapat melihat, kamu manusia dapat melihat, kamu manusia dapat mendengar. Tiba-tiba kamu pergi sembah, minta tolong dekat benda yang tak dapat melihat, tak dapat mendengar. Di manakah akal kamu? Dalam surah Maryam ayat 41-42 kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah Ibrahim yang ada dalam kitab. "Innahu kana siddiqan nabiyya." Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar, lagi seorang nabi. "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir." Apabila Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa kau menyembah ma la yasma'? Kenapa kau sembah benda yang tak dapat mendengar? Wala yubsir, kenapa kau sembah benda yang tak dapat melihat? Wala yughni anka syai'a, dan benda yang tak dapat membantu engkau sedikit pun." Mesej Nabi Ibrahim logik, difahami oleh manusia. Bahkan kaum-kaum tersebut, umat Nabi Ibrahim, mereka faham mesej tersebut. Sebab itu lepas Nabi Ibrahim pergi pecahkan berhala, pergi letak alat yang digunakan untuk pecah berhala kat berhala paling besar, dan suruh kaum dia pergi tanya kat berhala ni, mereka terfikir perkara tu. Kenapa? Mereka nampak rasional di sebalik itu. Tetapi mereka menolak mesej Nabi Ibrahim, dakwah risalah Nabi Ibrahim AS, kerana bercanggah dengan apa yang mereka pegang selama ni. Keegoan manusia. Mereka tak nak tinggalkan apa yang mereka dah pegang selama ni. Sebab bila mereka tinggalkan, bermaksud mereka kena mengakui bahawa selama ini mereka berada dalam kesesatan. Mereka kena mengakui bahawa nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Jadi keegoan manusia, mereka tak nak nampak diri mereka salah, walaupun mereka dah rasa dah diri mereka salah. Mereka faham mereka berada dalam kesalahan, tapi sebab tak nak nampak macam mereka ni salah lah, tak nak nampak hina, tak nak nampak diri mereka rendah, keegoan, nak pertahankan kedudukan mereka, maka ditolak dakwah tersebut. Kita lihat dalam ayat yang seterusnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum." Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah itu, yang kamu minta tu, kamu tad'un, kamu berdoa minta tolong kat mereka itu, yang kamu minta selain Allah itu, ibadun amsalukum. Mereka itu, berhala-berhala itu, hamba-hamba seperti kamu juga. Fad'uhum. Lalu Allah kata, kalau macam tu pergilah minta kat mereka.
falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Kalau dah kena sangat, okey, pergi mintalah dekat berhala-berhala yang merupakan hamba seperti kamu, dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kamu jika kamu betul orang yang benar. Bukanlah bila Allah sebut fad'uhum, pergilah minta kat mereka, bukan maksud Allah suruh. Itu lebih kepada sindiran. Macam kita lah dengan anak kita kan, dan tegur-tegur tak nak. Jangan panjat pokok. Dia panjat juga. Panjat juga. Kita apa? Panjatlah, panjat. Macam itulah maksudnya. Satu Allah sebut fad'uhum, tu fi'il amar, suruhan. Nanti orang kata Allah suruh minta dekat berhala. Bukan. Allah sindir. Pergilah minta. Nak sangat minta kan. Pergilah minta. Tengoklah boleh tak dia mustajabkan doa kamu. Lepas tu Allah tanya. Allah suruh manusia berfikir. Alahum arjulun yamshuna biha. Adakah berhala-berhala ini mereka memiliki kaki untuk mereka berjalan dengannya? Sedangkan kamu yang sembah berhala, kamu pun ada kaki, kamu boleh bergerak. Am lahum aydin yabtishuna biha. Adakah berhala-berhala tu mempunyai tangan yang mereka dapat memegang dengan erat? Mereka tak ada tangan, tapi kamu ada tangan, kamu lagi kuat daripada berhala. Allah suruh manusia fikir. Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Adakah berhala-berhala ini mempunyai mata yang mana mereka melihat dengannya? Allah suruh lagi manusia fikir. Am lahum adhanun yasma'una biha. Adakah berhala-berhala itu mempunyai telinga yang mana mereka mendengar dengannya? Allah tanya dalam konteks nak suruh manusia berfikir. Jadi begitu jugalah kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, metod dakwah mengajak manusia kepada tauhid. Kita bukan sekadar kena cakap kita sembahlah Allah dan semisalnya. Kena tanya mereka macam Allah tanya. Sebab dengan pertanyaan kita tu bukan kita mengharapkan mereka jawab soalan kita. Kita tanya dekat mereka, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kita tanya untuk mereka berfikir. Soalan tu bukan semua untuk dijawab. Ada kalanya soalan tu untuk manusia berfikir dan muhasabah balik. Betul ke apa yang aku buat selama ni? Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul id'u syuraka'akum thumma kiduna fala tunzirun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah, cakap dekat orang-orang musyrikin ni, panggillah berhala-berhala kamu yang kamu jadikan sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk memberikan kemudaratan kepadaku. Allah suruh para Rasul Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada orang-orang musyrikin. Pilah panggil berhala-berhala tu, tengok dia boleh tak buat apa-apa kat aku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia berfikir. Sebab itu berfikir adalah satu proses yang penting untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita belajar agama ni, kita kurang berfikir kadang-kadang. Kadang-kadang ustaz-ustaz marah kita berfikir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengajar kita untuk berfikir. Allah bagi soalan, kita fikir jawapan dia. Kita fikir balik rasional tak. Sebab tu tauhid ni dia bukan sekadar kita hafal. Nama-nama Allah ni bukan sekadar kita hafal. Kita faham maksud dia. Kita fikir apakah kesan dia. Bila kita beriman Allah Maha mendengar, apa maksud dia? Apa kesan pada tingkah laku kita? Apa bukti? Kalau kita betul-betul beriman Allah Maha mendengar, apa yang sepatutnya kita buat? Jadi manusia kena berfikir dan kemudian mengamalkan, melakukan, mempraktiskan apa yang dia dah faham daripada cara dia berfikir tu. Kata penulis, keimanan seorang hamba bahawa Rabb-Nya Maha mendengar akan mewariskan pada dirinya untuk menjaga lisannya dan untuk dia tekun berzikir kepada Allah, bersyukur dan banyak bermunajat meminta serta bertawasul kepadanya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut.
Jadi kesan bila kita beriman Allah Maha mendengar. Jadi di sini kita kena muhasabah diri kita. Kita sebut, kita semua percaya Allah Maha mendengar. Tapi adakah kita jaga lisan kita? Adakah kita jaga perkataan yang keluar dari mulut kita? Jangan kita bercakap Allah Maha mendengar tapi kita mengumpat orang. Jangan kita bercakap Allah Maha mendengar tapi kita fitnah orang. Jangan kita menyatakan Allah Maha mendengar tapi perkataan-perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah perkataan yang tak elok. Seolah-olah kita tak percaya Tuhan tu Maha mendengar. Seolah-olah kita tak takut Allah dengar apa perkataan yang kita ucapkan tersebut. Jadi bila beriman Allah Maha mendengar, maka kesan pertamanya kita akan menjaga lidah kita daripada mengucapkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha. Yang kedua, kita akan gunakan lisan kita, lidah kita untuk perkara yang Allah redai, untuk kita berzikir. Dan untuk dia tekun berzikir kepada Allah, bersyukur dan banyak bermunajat, meminta kepada Allah, bertawasul kepada Allah dengan namanya, agar Allah memenuhi harapan dan permintaannya. Jadi kesan lagi apabila kita beriman Allah Maha mendengar, kita dah tahu tadi bahawa antara maksud Allah Maha mendengar adalah Allah memustajabkan doa, kita akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kita beriman Allah Maha mendengar, kita akan banyak meminta kepada Allah. Kita ada apa-apa masalah, benda pertama yang datang kat minda kita, minta dekat Allah. Bukan minta dekat manusia. Tak salah minta dekat manusia dalam konteks mereka mampu menolong. Dalam benda-benda, dalam lingkungan kemampuan manusia, tak ada masalah. Kita sakit, kita jumpa doktor, tak apa. Yang tak boleh, kita minta tolong kepada manusia dalam aspek yang mana itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita buat dosa, kita minta supaya manusia mengampunkan dosa kita. Kemarau, kita minta manusia untuk turunkan hujan. Yang itu tak boleh. Sebab itu adalah perkara-perkara yang kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia tidak ada kemampuan untuk perkara-perkara tersebut. Cuma walaupun kita disuruh berubat, jumpa doktor dan semisalnya, tetapi tetap juga sepatutnya bila sakit, perkara pertama kita minta ialah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfik. Ini kau doa itu nampak orang sakit. Dah banyak lagi lah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Kita doa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita banyak mengadu ke orang. Kita ada masalah, boleh jumpa kaunselor, boleh luah perasaan dekat orang untuk orang faham kita, bantu kita, bagi nasihat. Atau kadang-kadang kita bukan perlukan nasihat pun, kita hanya perlukan orang untuk kita luahkan perasaan kita. Tetapi sebelum luahkan perasaan kita kepada manusia, luah dulu dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa kita duduk, ya Allah, aku ada masalah. Cerita je apa masalah kita ke Allah. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu. Allah tahu. Allah tahu segala apa yang ada dalam hati kita, kesedihan yang ada dalam hati kita. Tetapi bila kita merintih dekat Allah, mengadu dekat Allah, itu menunjukkan kita betul-betul merasai kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada masalah, tertekan, kita mengadu ke Allah, kita sebut ke Allah masalah kita, ya Allah, aku macam ni, macam tu. Itu menunjukkan kita betul-betul beriman Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Jadi jangan kita ada masalah cari orang. Boleh cari, tapi cari Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Jadi keimanan kita ke Allah ni, sejauh mana keimanan kita pada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ni dapat dilihat pada praktikal diri kita. Bila ditimpa sesuatu, apa dia perkara pertama yang kita buat? Kita cari manusia dulu ke? Kita cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cari Allah dulu, alhamdulillah. Tapi kalau kita cari manusia lain dulu, maka kena baiki diri kita. Dan yang lagi teruk pula, kalau kita bila ditimpa masalah, kita keluarkan pula perkataan-perkataan kufur yang menunjukkan kita tak redha. Na'udzubillah min zalik. Itu masalah lah. Jadi kita kena cuba baiki cara kita. Bila ditimpa satu apa saja aspek pun, yang pertama kita cari ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak disebutkan dalam Al-Quran tawassulnya para Nabi kepada Allah dalam doa mereka dengan nama Allah.
Antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam lepas doa dia sebut apa? Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doa. Nabi Ismail pula disebut apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu juga Nabi Zakaria yang berdoa dalam surah Maryam, panjang diceritakan Nabi Zakaria berdoa agar dia dapat anak, yang mana dia berdoa dengan perlahan, tidak berputus asa. Jadi Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran ayat 38 dia sebut innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Menunjukkan bahawa daripada doa para nabi ni, maka kita nampak bahawa antara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai untuk kita bertawassul dengannya dalam semua doa kita ialah nama Allah As-Sami'. Sebab pelbagai konteks doa para nabi ni, tapi semua mereka sebut innaka antas sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar permintaan hamba-hambamu. Ada nama-nama Allah yang disesuai dengan sebahagian permintaannya. Contoh, kalau nama Allah Ar-Rahman tak sesuai lah kita guna nama Ar-Rahman ketika kita minta Allah supaya musnahkan orang-orang yang menzalimi umat Islam, tak sesuai lah. Tapi nama Allah As-Sami' disesuai dengan semua permintaan. Sebab bila kita sebut sesungguhnya engkau maha mendengar doa, menunjukkan kita menyatakan Allah ni dia akan mustajabkan doa. Kita meyakini Allah akan memustajabkan doa. Macam kita sebut As-Sami', antara implikasinya ialah dia memustajabkan permintaan hamba-hamba. Allah pun mengabulkan doa mereka semua, iaitu doa para nabi ini. Berkaitan doa Nabi Yusuf pula, ketika dia berminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirinya dijauhkan daripada fitnah jahat kaum wanita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Maka Tuhannya telah memperkenankan doa dia. Fasarafa anhu kaidahun, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menghindarkan Nabi Yusuf daripada perancangan jahat kaum wanita tersebut. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk meminta perlindungan daripada godaan syaitan, serta mengingatkan hamba-hambanya bahawa dia maha mendengar dan maha melihat. Dalam surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Jika syaitan mengganggu kamu dengan satu gangguan, maka mintalah perlindungan Allah. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sifat Allah As-Sami' akan memberikan 3 kesan besar pada diri kita bila kita betul-betul memahaminya, mentadaburnya dan cuba berakhlak dengannya. Dalam Syajaratul Ma'arif, Al-Izz Abdul Salam dia menyebutkan tentang aspek berakhlak dengan sifat sama, dengan sifat pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, adapun pengetahuan tentang sama Allah, tentang pendengaran Allah, maka buahnya adalah rasa takut yang muncul dalam diri, rasa malu, rasa enggan terhadap apa yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala sukai, daripada perkataan-perkataan yang dilarang dan dibenci, dan menjauhi semua perkataan yang tak mendatangkan manfaat dan perkataan yang tidak dapat mengelakkan mudarat. Semua ini disimpulkan oleh Nabi SAW dalam sabda Nabi SAW, hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa di kalangan kamu, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyaqul khaira, hendaklah dia menyebutkan perkataan yang baik,
aw liyasmut, atau hendaklah dia mendiamkan diri. Imam An-Nawawi rahimahullah apabila menerangkan tentang hadis ini, beliau menyimpulkan bahawa manusia ini bila kita nak bercakap, kita kena tengok. Kalau kita memang nampak perkataan yang kita ucapkan itu akan mendatangkan kebaikan, kita bercakap. Kalau kita lihat perkataan kita itu tidak mendatangkan kebaikan, kita senyap. Dan kata Imam An-Nawawi lagi, hadis ini menunjukkan kalau satu perkataan yang kita nak ucapkan, kita tak tahu ia baik atau buruk, maka diam lebih elok. Sebab kata Nabi SAW, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyaqul, sebutlah perkataan yang baik. Menunjukkan kalau kita tak pasti perkataan yang baik itu, perkataan itu baik atau tidak, maka lebih elok kita mendiamkan diri. So, kata Imam An-Nawawi lagi, berapa banyak perkataan yang mubah, perkataan yang pada asalnya bukan maksiat pun, tapi akhirnya membawa kepada kemaksiatan. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang, kita buat kelakar, bagus, tak ada masalah. Tetapi bila melampaui batas, daripada perkara itu menggembirakan, akhirnya perkataan itu menyakitkan hati orang lain. Kita melukakan hati sahabat kita, melukakan hati orang yang mendengar kata-kata kita. Jadi begitu jugalah kita bila kita belajar agama ni, kadang-kadang kita nampak satu benda yang tak betul, kita nak kritik perkara yang tak betul. Kita kena fikir dulu perkataan yang kita nak ucap tu baik atau tak. Sebab kadang-kadang ni kita dalam amar ma'ruf nahi munkar, contoh kita nampak orang sebar hadis palsu, orang buat maksiat, orang buat bid'ah, buat syirik, kita nak kritik, tapi kita tak fikir pun perkataan kita tu baik atau tak. Sebab kita rasa tujuan kita betul, kita nak cegah kemungkaran, kita nak cegah maksiat, kita nak cegah syirik, cegah bid'ah. Tapi kita lupa Nabi SAW ajar sebut perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini sama ada perkataan tu bizat dia, perkataan tu memang baik, ataupun kesan dia mendatangkan perkara yang baik. Sebab ada kalanya perkataan tu tak ada apa-apa, tapi bila kita sebut, dia mendatangkan keburukan. Jadi bila kita nak betulkan manusia pun, kita pilih perkataan yang elok, yang sesuai. Bukanlah maksud elok itu sentiasa berlemah lembut. Nabi SAW, dakwah Nabi SAW tegas lembut, tegas lembut, bergantung kepada keadaan, bergantung kepada siapa yang Nabi SAW bercakap dengannya. Tetapi Nabi SAW tak sebut perkataan yang keji. Tegas Nabi SAW tidak sampai kepada Nabi SAW memaki hamun orang. Jadi kita kena jelas tentang perkara ni. Kadang-kadang kita bagi gelaran yang buruk-buruk dekat orang lain. Kita sebut perkataan yang tak elok, maki orang dengan sebab dia buat maksiat, dengan sebab dia buat syirik, dengan sebab dia buat bid'ah. Kita kena fikir, benda ni Allah suka ke? Perkataan yang kita ucap ni Allah suka ke? Pastikan perkataan yang kita ucapkan itu tidak akan menyebabkan kita menyesal di hari kiamat kelak. Jangan kita ucapkan, jangan keluarkan daripada mulut kita kata-kata yang mana bila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, kita akan menyesal dengan apa yang pernah kita lemparkan, apa yang pernah kita katakan, apa yang pernah kita ucapkan. Jadi kata Al-Ain Abdul Salam, berakhlak dengan sifat Allah As-Sama ini, maka dia ada dua aspek. Pertama, kita meyakini bahawa pendengaran kita ni Allah yang bagi. Allah dengar dan Allah bagi sikit pendengaran kat kita. Macam Allah Ar-Rahman, Allah penuh dengan rahmat, dan Allah campak sikit sifat rahmat kat kita. Tu yang hadis Nabi SAW kata, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan 99 rahmat ke dunia ni, yang mana dikongsi oleh semua manusia, haiwan. Yang disebabkan sikit rahmat yang Allah turunkan kat muka bumi ni, maka itu yang kita nampak. Haiwan buas, dia sayang anak-anak dia. Dia haiwan buas, dia bunuh binatang lain, tapi dengan anak-anak dia sayang. Jadi kalau kita nampak manusia, kalau kita nampak ada orang yang sangat pemurah, kita nampak seorang ibu yang sangat sayang kepada anak dia, kita nampak seorang guru yang sangat sayang kepada anak murid dia, kita nampak orang-orang tua yang bila nampak kanak-kanak dia sangat sayang, bersifat rahmah. Itu semua adalah kesan daripada cebisan sifat rahmat Allah yang Allah turunkan kat muka bumi.
Tu yang kadang-kadang bila bahas benda tu, yang kadang ada orang terpesong, dia kata, betul lah kita ni adalah cebisan daripada Allah. Sebab ada sifat Allah yang Allah bagi sikit kat kita. Bukan macam tu. Maksud Allah turunkan, Allah bagi sifat rahmat tu sikit kat kita. Bukannya kita ni sebahagian daripada Allah. Sebab ada orang kata makhluk ni adalah sebahagian daripada Tuhan. Sebab dia kata, contoh tu, Allah mendengar, Allah bagi, kita pun dengar. Bukan, Allah bagi sifat mendengar tu kat kita sikit. Allah maha mendengar dan Allah bagi sikit sifat mendengar, supaya kita dapat dengar bunyi-bunyian, dapat dengar suara. Jadi semua orang mendengar, semua orang Allah bagi sifat mendengar pada dia. Dan kedua, dia kata bila berakhlak dengan sifat mendengar ni, maka seseorang manusia yang dikurniakan sifat mendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hendaklah mendengar semua perkara yang diwajibkan untuk dia mendengarnya, atau perkara yang digalakkan seperti mendengar Al-Quran, mendengar bacaan hadis, nasihat-nasihat dan perkara-perkara lain yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita percaya Allah Maha mendengar, dan kesannya kita akan jaga diri kita daripada ucap perkataan yang tak elok. Kita akan gunakan lidah kita untuk menyebutkan perkataan yang elok yang Allah suka, dan kita tidak berputus asa daripada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk sifat yang seterusnya, nama Allah yang seterusnya, Al-Basir. Muka surat 212, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat. Ini merupakan antara nama Allah yang banyak kerap kali diulang dalam Al-Quran. Nama ini sering diulang dalam Al-Quran lebih daripada 40 kali. Dalam pelbagai konteks, Allah mengingatkan manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Dia nampak segala apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Misalnya dalam surah Asy-Syura ayat 11, ni kita ulang banyak kali ayat ni. Ini adalah pokok dalil usul untuk kita beriman dengan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir. Dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah mendengar lagi melihat. Al-Baqarah ayat 265, Allah kata, wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu lakukan. Jadi ada banyak ayat yang menyebutkan Allah melihat, dan ayat ini dalam pelbagai aspek. Dalam pelbagai aspek. Yang mana bila kita faham bahawa Allah nampak segala apa yang kita lakukan, dan tidak ada sesuatu perkara pun yang tersembunyi daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berhati-hati dengan perbuatan kita. Sama ada ketika kita berada di hadapan orang ramai, ataupun kita seorang diri sendirian dalam bilik, kita akan jaga perlakuan kita, kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat segala apa yang kita lakukan. Kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 17 yang bawah sekali tu. Saya lompat-lompatlah sikit sebab dalil ni semua benda yang sama dia sebut. Wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Tuhan kamu mengetahui lagi melihat akan dosa hamba-hambanya. Jadi sama juga macam As-Sami' tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dia Al-Basir, kita akan lihat dalam pelbagai konteks. Kadang-kadang Allah sebut nama dia Al-Basir dalam konteks nak bagi tahu Allah nampak. Manusia buat kebaikan Allah nampak, walaupun sekecil mana. Nak bagi tahu kita jangan rasa kecil amalan yang kita buat. Kadang-kadang kita rasa, Allah bernilai ke amalan yang kita buat ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekah mungkin 10 sen, 20 sen dalam tabung surau. Bernilai ke di sisi Allah? Allah nampak.
Dan kadang-kadang Allah sebut nama dia Al-Basir dalam konteks nak bagi amaran kepada manusia. Misalnya dalam ayat tadi surah Al-Isra 17 Allah kata, cukuplah Tuhan kamu mengetahui tentang dosa-dosa hambanya dan dia melihat dosa hambanya. Nak bagi tahu apa? Allah nampak bila manusia melakukan dosa, walaupun mereka melakukan dosa di tempat yang tersembunyi. Jadi Al-Basir adalah zat yang melihat segala sesuatu, walau sekecil mana pun perkara tersebut. Dia dapat melihat seekor semut hitam yang melata di atas batu yang hitam kelam pada malam yang gelap gelita. Kalau ada semut hitam, tuan-tuan, dia berjalan atas batu warna hitam. Semut hitam jalan atas jalan tar misalnya, semut hitam jalan tar waktu malam, nampak ke? Tak nampak. Sebab manusia, penglihatan kita perlukan cahaya. Bahkan kadang-kadang pada waktu yang terang pun, cahaya cukup pun kita masih terlepas pandang benda-benda yang di hadapan mata kita, benda yang dekat dengan kita. Kadang-kadang kita dah periksa kat baju kita, pastikan bersih dan semisalnya, tapi rupanya ada juga kotor. Sedangkan kita dah periksa dah bersungguh-sungguh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, penglihatan dia tidak ada had dan batasan. Dia tak perlukan cahaya. Dia nampak segala sesuatu. Dia dapat melihat perjalanan makanan yang bergerak dalam tubuh manusia dan peredaran darah yang bergerak dalam urat tubuh manusia. Kita tak nampak. Kita tahu makanan masuk dalam badan kita, tapi kita tak nampak. Kalau kita nak nampak pun kena guna alat, masukkan sesuatu kamera dalam badan kita, tengok apa yang ada dalam perut kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak segala apa yang ada dalam tubuh badan kita. Dia melihat apa yang ada di bawah lapisan bumi, sebagaimana dia dapat melihat apa yang ada di langit yang ketujuh. Manusia, apa dalam bumi kita dah tak dapat masuk tengok. Kan baru ni ada kapal yang tenggelam kan, dekat dalam dia nak tengok tempat Titanic tu kan. Jadi saya bacalah satu fakta berkaitan kedalaman lautan. Ada kedalaman lautan yang masih manusia tak tahu apa yang ada di dalamnya. Sebab tekanan yang terlalu tinggi, manusia tak dapat nak masuk, nak tengok apa. Nah, itu yang berlaku pada kapal tu, sebab dia masuk dalam sangat, tekanan, akhirnya kapal tu pecah. Jadi di lautan dalam masih ada kedalaman yang tak ada lagi manusia tahu apakah makhluk yang ada di dalam tempat tersebut. Tahu di situ ada laut, di situ masih dalam, tapi manusia tak dapat tengok. Sebab terlalu dalam tekanan dan terlalu gelap. Iaitu kedalaman lautan yang cahaya matahari tak sampai kat situ. Jadi kita boleh bayangkan, kalau waktu malam gelap gelita, bayangkan kedalaman lautan yang cahaya matahari dah tak sampai kat situ. Macam mana gelapnya dia. Dan apakah hidupan makhluk yang duduk dalam tempat tersebut. Manusia tak tahu, tak ada siapa tahu. Allah je tahu. Begitu terbatasnya penglihatan manusia. Dia tahu ada satu tempat, tapi dia tak boleh nak tengok perkara tersebut. Sebab manusia nak melihat, kita perlukan cahaya. Bila gelap sangat, kita tak nampak. Bila terang sangat, silau mata kita pun tak nampak juga. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, Al-Basir adalah yang sempurna penglihatannya. Dia melihat perincian penciptaan seekor semut yang kecil dan anggota tubuhnya, daging, darah, otak dan urat-uratnya. Dia melihat semut yang melata di atas batu yang hitam, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian antara aspek yang penting untuk kita lihat, di antara hal yang wajib untuk diimani, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan kedua matanya. Yang ini merupakan aspek dalam asma' wa sifat yang berlaku perbahasan panjang di kalangan para ulama. Iaitu menetapkan Allah mempunyai mata atau tidak. Sebahagian kelompok atau Asy'ariyah, Ahlul Kalam, mereka tak setuju. Sebab bagi mereka mata ini adalah anggota. Mustahil seanggota ni maksudnya berjisim lah. Berjisim. Jisim ni macam kita lah. Jisim. Sebab bila kata Allah ada mata, bagi mereka maksudnya kita menyatakan Allah ada jisim. Allah ada anggota. Jadi mereka mentakwilkan dalil-dalil yang berkaitan, yang menyebutkan
mata Allah ni dengan penglihatan Allah, dengan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sekelompok ulama lagi menyatakan bahawa perkara tersebut disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, maka kewajipan umat Islam ialah beriman dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebab Allah yang menyifatkan perkara tersebut kepada dirinya. Jadi wallahu alam, dalam isu ini saya lebih bersetuju dengan pendapat kedua. Apa yang Allah sebut, dia kata dia ada mata, dia ada mata. Tetapi laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama seperti sesuatu pun. Sebagaimana kita beriman Allah melihat, Allah mendengar, maka begitu jugalah kita beriman bahawa Allah mempunyai mata. Tapi bagaimana kita tak tahu. Dan kita pasti ia tidak akan sama sekali sama dengan makhluk. Jadi tak perlu dibahaskan macam mana mata Allah dan semisalnya. Sebab kita pasti dia tak akan sama dengan makhluk. Bila benda tak sama dengan makhluk, ia adalah benda yang tak dapat dibayangkan. Sebab manusia hanya dapat membayangkan benda yang dia pernah tengok. Apa yang tercapai pada otak kita ialah benda yang ada pada makhluk. Benda yang tak sama dengan makhluk, kita tak dapat nak bayangkan. Dalam surah At-Tur ayat 48, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhan kamu, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Allah gunakan perkataan a'yun, mata-mata kami. Jadi terjemahan dia memang betul lah dalam konteks dalam penglihatan kami, cuma ia nak menunjukkan juga Allah mempunyai mata. Dalam surah Al-Qamar ayat 13, wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang diperbuat daripada papan dan paku. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Yang berlayar dengan, dan terjemahan ini sebut, dengan pemeliharaan kami, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari oleh Nabi Nuh AS. Jadi semua ini terjemahan dalam konteks penglihatan, pengawasan. Tetapi dia semua menunjukkan satu perkara, Allah mempunyai mata. Kalau tak, kenapa disebutkan bi'ayunina, dengan mata-mata kami? Dalam surah Toha ayat 39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, walitusna 'ala 'aini, dan supaya kamu dijaga di bawah pengawasanku, 'ala 'aini, mataku, di bawah pengawasan mataku. Begitu juga dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ketika bercerita tentang Dajjal yang mana sebelah mata dia rosak, lalu kata Nabi SAW, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal ni dia buta sebelah mata dia. Ada orang kata Dajjal mata satu, bukan, Dajjal mata dia dua, tapi sebelah dia rosak. Tu yang kadang ada orang lukis kan, gambar Dajjal mata satu kat tengah-tengah, bukan. Mana dia dapat? Dia tak faham. Hadis sebut innahu a'war, dia cacat salah satu mata dia. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak cacat mata dia. Jadi para ulama yang bersetuju bahawa Allah mempunyai mata menyatakan bahawa hadis ini menjadi dalil bahawa Allah mempunyai mata. Kalau tak, kenapa disebutkan inna rabbakum laisa bi'a'war, sesungguhnya Tuhan kamu tidak rosak, tidak cacat mata dia? Nak menunjukkan Allah mempunyai mata. Disucikannya Allah daripada kecacatan pada mata merupakan dalil ditetapkan mata bagi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kebesarannya. Yang penting kita beriman Allah tak sama dengan makhluk. Mata ke, nanti kita jumpa lagi tangan ke apa, itu semua tak sama dengan makhluk. Ia hanya satu nama yang disebutkan kepada Allah. Jadi kita beriman Allah memilikinya. Tetapi macam mana? Macam mana bentuk, kita tak tahu. Kata Al-Imam Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Kitabut Tauhid,
Kitab Tauhid oleh Imam Ibn Khuzaimah. Ini merupakan kitab-kitab akidah yang jarang orang bincang kat Malaysia. Imam Ibn Khuzaimah seorang ulama hadis, bermazhab Asy-Syafi'i. Jadi sangat penting untuk kita faham macam mana akidah Imam Ibn Khuzaimah. Sebab kadang-kadang orang kata mazhab Syafi'i bermazhab Asy'ariyah dalam akidah. Tak semestinya. Dekat Malaysia macam tu. Bukan semestinya macam tu. Imam Ibn Khuzaimah berkata, kita menyatakan Tuhan kita memiliki kedua mata, yang dengannya dia melihat apa yang ada di bawah tanah dan lapisan bumi yang 7, dan apa yang ada di langit, serta apa yang ada di antara keduanya, daripada yang kecil sampai yang besar. Tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apa pun. Dia melihat apa yang ada di bawah lautan dan ombaknya, sebagaimana dia melihat arash yang mana dia bersemayam di atasnya. Jadi bila kita kata Allah mempunyai mata, maka bermaksud kita menguatkan lagi Allah melihat. Mata berkaitan dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata penulis, kemudian nama Allah yang mulia ini Al-Basir, Allah yang maha melihat, memiliki kesannya terhadap hamba, iaitu sifat tunduk dan rendah diri. Jadi bila kita beriman Allah maha melihat segala apa yang kita lakukan, pertama kita akan tunduk dan rendah diri. Sebab apa? Kita tahu bahawa kita ni sehebat mana pun, kita tak nampak banyak perkara. Sehebat mana seorang raja pun, majikan pun, dia perlukan CCTV nak awasi pekerja dia. Seorang raja yang memiliki istana yang besar, kuasa pemerintahan wilayah yang luas, dia perlukan CCTV kat keliling istana dia untuk perhatikan ada orang menceroboh atau tak. Itulah raja di dunia ni. Tapi Allah tak perlukan semua tu. Jadi kita berhenti sebentar untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي بك إلى مقام الإسلام دين اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Kemudian nama Allah Al-Basir ini memiliki kesannya terhadap hamba, iaitu tunduk dan merendah diri dan merasakan dirinya sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak sampai ke tahap muraqabah, kita merasakan diri kita diawasi oleh Allah, sampai ke tahap ihsan, yang mana Nabi SAW sebut anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak dapat rasa kamu nampak Allah, sesungguhnya dia melihat kamu. Kita kena rasa Allah melihat kita. Barang siapa yang merenungkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang diakhiri dengan nama ini, maka akan lebih jelas perkara ini kepada dia. Kita tengok sebahagian contohnya. Dalam surah Al-Hajj ayat 61 kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Yang demikian itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini menunjukkan pendengaran Allah meliputi segala sesuatu, semua suara, semua bunyi yang ada di malam hari dan siang hari. Dan ini juga menunjukkan penglihatannya meliputi semua pergerakan yang ada pada waktu yang berbeza dan dalam pelbagai keadaan. Tidak ada beza bagi Allah pada waktu malam atau waktu siang. Allah nampak segala sesuatu. Allah sebut lagi, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezekinya kepada hamba-hambanya. Kalau semua hamba, semua manusia Allah lapangkan rezeki mereka, labaghaw fil ardh, nescaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rezeki dengan kadar yang dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba dia. Jadi pertama Allah sebut, kalau Allah turunkan, lapangkan, luaskan rezeki semua manusia, nanti mereka akan melampaui batas. Jadi Allah turunkan ikut kadar yang dia kehendaki. Lepas tu Allah akhiri dengan penyataan, sesungguhnya dia mengetahui dan melihat hamba-hamba dia. Apa yang Allah nak sampaikan? Yang itu Allah memperingatkan hamba-hambanya bahawa dia melihat pelbagai keadaan hamba dia. Allah nampak pelbagai keadaan hambanya. Allah tahu pelbagai keadaan hambanya. Dia mengetahui siapa yang berhak dapat hidayah daripadanya dan siapa yang tak berhak. Jangan ada yang mempertikaikan kenapa. Kenapa aku tak dapat hidayah, dia dapat hidayah. Allah tahu keadaan kita. Adakah kita sombong atau tidak? Kenapa rezeki kita sikit, dia banyak? Sebab Allah nampak keadaan kita. Allah nampak macam mana kita menjalani kehidupan. Jadi Allah bagi apa yang selayaknya untuk kita. Dia melihat siapa sahaja yang akan baik keadaannya jika mendapatkan kekayaan dan harta, dan sesiapa sahaja yang akan rosak keadaannya. Sebab tu dalam surah Al-Isra ayat 30 yang kita pernah baca waktu kita bincang nama Allah Ar-Razzaq, Allah sebut, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan kamu itu melapangkan, meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan dia juga yang menyempitkannya.
Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dan dia mengetahui lagi melihat akan hamba-hambanya. Dalam surah At-Taghabun ayat 2 Allah kata, Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dia yang menciptakan kamu. Sebahagian daripada kamu kafir dan sebahagian daripada kamu beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Maksudnya Allah melihat orang yang soleh dan orang yang jahat, orang yang mukmin dan kafir. Allah lihat segala amalan mereka, dan bila Allah melihat, maka Allah akan membalas sesuai dengan amalan yang mereka lakukan, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sampai di sini saja, insya-Allah. Pada minggu hadapan kita akan sambung ayat seterusnya, surah Fussilat ayat 40, masih lagi pada nama Allah Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang persoalan? Muslimin ada soalan? Muslimah? Okay, kalau tak ada soalan, kita selesai dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa